فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وحبيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. حميم. والكتاب المبين. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. Kesamaran tentang tauhid dalam berdoa, iaitu mereka yang menyeru selain pada Allah, sama ada mereka suruh Nabi atau wali atau malaikat atau jin, dengan pahamnya untuk syafaat, tidak untuk perkara lain. Kita kalau perkara lain semua sekali dalam kehidupan kita, kita minta semua daripada Allah. Kita suruh Allah Ta'ala. Cuma kita suruh wali ni untuk syafaat, tidak lebih daripada syafaat, bagi sokongnya. Sama ada sokongnya ini semasa dunia, mana dalam berdoa pada Allah wali akan bagi sokongnya, atau pahaman mereka membawa kepada sokongnya di akhirat nanti. Apabila kita mati adalah apabila ada masalah seperti mana masalah dunia ni. Jadi apa yang kita suruh tadi akan syafaat, akan syafaat, mana akan sokong kita di depan Allah Ta'ala. Jadi kata mereka ini tidak syirik, sebab kita minta syafaat saja. Suruh dengan surat, dengan maksud syafaat. Kononnya dengan cara ni tidak syirik lah, kayak ni. Sebab dia pembantu. Allah akan selesaikan, Allah akan tunaikan hajat dia. Tapi hak kita suruh ni, wali Nabi ni pembantu, tolong syafaat, tolong bagi sokong. Ini pun dia panggil qiyas ghaib bisyahid. Dia samakan alam ghaib, iaitu kudrat Allah yang maha sempurna itu, dengan alam zahir. Memang permohonan dituju khas surat itu kepada majikan, orang yang akan beli sesuatu kepada kita. Tapi kita ada surat sokong ni, kita minta, memang kita minta kita dengan dia, dengan orang tu, dengan orang dia, dengan ketua, dengan orang kaya. Cuma kalau ada surat sokongnya, mudah makbul sikit. Mana orang-orang yang kita minta ni boleh jadi dia tidak kenal mana kita.
Tapi orang yang akan bagi sokong ini dia kena. Maka mudahlah urusan kita. Jadi ini dunia. Ini alam dunia di antara hamba dengan hamba yang lain. Cuma oleh kerana dia tidak mengaji wahyu, bermodalkan hak dia tahu saja, dia pun kata Allah Ta'ala boleh jadi begini juga. Bersandarkan boleh jadi. Sebab nak jumpa dalil ada. Nak cari dalil memang tidak jumpa. Sebab Allah Maha Kuasa. Dalam Quran ni dia nak jelaskan kepada kita, dia tidak perlu segala-gala ni. Wakil ni dia akan beri sokongan ni memang tak ada pun. Mana bersih sebenarnya daripada wakil dan juga pemberi sokongan. Subhanahu Maha Suci Allah daripada ada wakil, ada sokongan untuk seseorang hamba merapatkan diri dengan Allah. Suci Allah daripada pahamnya. Tapi dia tidak mengaji, dia tidak tahu perkara ini daripada wahyu, maka dia ada-adakan. Lebih-lebih lagi seseorang yang kosong daripada ilmu wahyu, maka kesempatan syaitan merosakkan akidah. Orang yang tak ada antibody, tunggu penyakit mari, tunggu masa saja. Minta diri dia tu lemah antibody, maka penyakit mana mari pun lekat lah. Sebab dia tidak usaha diri dia kuat dengan mempelajari wahyu. Jadi orang yang mengaji ilmu wahyu ni memang dia sepa orang lain, kau diuji oleh Allah Ta'ala, tapi antibody dia kuat. Mari semua perkara ia akan merosakkan tumbuh badan dia, tapi antibody dia kuat, tenang semacam, tolak semacam. Dalam penyakit roh jasmani kita sudah fahami. Begini juga rohani. Ilmu wahyu kita belajar ni, salah satu keuntungan dia akan beri pada kita antibody kuat bagi rohani kita. Mari bisikkan tu, mari bisikkan ni, mari ajaran tu, mari ajaran ni. Kita saja bukan saja boleh menghalau diri kita daripada menerima, boleh ajar kelik orang tu, boleh memberi nasihat balik kepada dia, maksudnya dengan pegangan dan pahaman ni akan merosakkan diri dia. Itu kelebihan. Jadi nasib bagi orang yang tidak suka mengaji wahyu ni, zaman Nabi orang Mekah dulu, dia lari sentiasa daripada ilmu wahyu. Maka tidak belajar ilmu wahyu hak sebenar, dia dapat juga faham yang salah. Iaitu dia berfaham wakil-wakil ni bukan Allah, untuk memudahkan doa kita dikabulkan. Apa salah? Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita atas surat juga, wakil yang kata atas surat. Ini orang kita kena kira. Jadi itulah satu kesalahan syirik. Dan Allah Ta'ala jelaskan dalam surah ni ayat 80 ni, seru selain pada Allah Ta'ala untuk terjual wakil, syirik tu apa ya? Seru selain pada Allah Ta'ala. Cuma ada soal lagi, seru Allah berkat dekat-dekat. Hal ni dia seru selain pada Allah untuk jual wakil, untuk jual syafaat. Itu memang syirik akbar, syirik kufur. Satu lagi, seru Allah berkat, itu bid'ah, tidak diajar oleh Nabi. Berkat Nabi, berkat wali, seru Allah Ta'ala berkat Nabi, berkat wali. Tapi sekiranya dia seru wali atau Nabi atas rasa berkat, itu kufur juga. Dia dekat-dekat mana? Kita akan baca bab berkat akhir lepas ni. Surah ni bab syafaat, seru selain pada Allah atas tujuan syafaat. Lepas tu surah selepas ni, Hamid selepas ni, seru selain pada Allah atas tujuan berkat. Luar biasa. Minta saja seru selain pada Allah, semua dikira syirik akbar. Sekiranya selain pada Allah Ta'ala itu luar lingkungan asbab. Dan luar lingkungan asbab berkali-kali kita tegaskan, ya Allah sebut sendiri dalam Quran, sama ada roh Nabi, roh wali, malaikat dan juga jin. Kalau lain-lain daripada tu, lebih lagi lah. Sebab ni terima akal. Hak pak-pak ni yang disuruh oleh manusia, yang menyebabkan mereka terjumus dalam syirik ni, kerana memang terima akal. Mana akal boleh terima lah. Nah, sebab dia ada kelebihan. Mana selain pada pak ni, kayu kak ke,
batu ke gapo ke yang lain-lain itu akal boleh diterima, tapi memanglah akan jadi syirik. Seluruh selain pada Allah Ta'ala, selain pada empat ni pun sama saja. Minta dia tu tidak tauhid dalam berdoa. Tajuk kitanya tidak iyyaka nasta'in. Sebab kita duk mengaji lah ni 7 surah ni nak menegaskan iyyaka nasta'in ni memang penting. Engkau saja wahai Allah kami minta bantuan dan pertolongan. Di antara minta bantuan dan pertolongan seru iya wahai. Sebab lafaz nida, lafaz wahai ni kalau kita guna atas maksud doa, maka lafaz nida ini pun doa dah. So lagi nida, doa dengan mana minta beri kepada saya, hindarilah akan diri saya daripada ini, itu doa. Ataupun berilah kepada saya, kurniakanlah kepada saya, itu doa. Tapi ya ini atas tujuan doa, wahai, atas tujuan doa dan berakidah seperti itu, maka seruan itu saja pun juga syirik pada Allah dalam tafsir ini. Nah, kalau tidak dia seru apa? Kalau tidak ada pahaman, betul sekali dia seru dengan sebab dia ada sesuatu pahaman yang salah, pahaman akidah yang tidak betul telah ada pada dia, barulah dia seru. Macam kita semua mengaji tafsir. Nah, kenapa kita tidak seru? Sebab tidak ada pahaman apa pada kita. Jadi seru saja ini pun sudah membawa kepada akidah yang bahaya. Sebab seru selain pada Allah Ta'ala tentu sekali dibuat oleh orang yang berpahaman salah. Dia seru itu merupakan doa, sebahagian daripada doa. Sebab itulah Allah Ta'ala guna lafaz ya Allah, Allahumma. Sebab lafaz-lafaz ini dia panggil lafaz-lafaz muqaddimah doa. Ya Allah, Allahumma. Dan apa-apa saja kalimah-kalimah yang diajar oleh Nabi untuk model Allah Ta'ala, untuk memujuk, untuk merayu Allah Ta'ala dengan menyebut sifat-sifat sempurna, sifat-sifat sempurna, sifat qudrat, sifat ilmu dan sebagainya. Jadi menyeru seperti itu tidak dibenarkan. Jadi ayat 86 ini Allah Ta'ala tegaskan di sini. Tengok ayat 86. Wala yamlikul ladzina yad'unahu min dunihi asy-syafa'ata. Ini maksud daripada surah Zukhruf. Tidak memiliki, tidak ada kuasa memiliki oleh ruh-ruh yang mereka suruh. Ada di sini ruh-ruh yang mereka suruh, nabi-nabi, wali-wali, malaikat dan jin. Ya yad'unahu, muqaddas itu ya orang yang hidup menyeru mereka. Tidak memiliki apa? Asy-syafa'ata lahum. Kuasa syafaat untuk mereka, kuasa sokongan untuk mereka, sama ada makbulkan doa mereka di dunia atau permudahkan urusan mereka di dunia. Lebih-lebih lagi tidak ada sokongan di akhirat nanti. Jadi seruan mereka ini tidak lain dan tidak bukan bisikan-bisikan yang dia terima daripada syaitan, yang tidak diajar oleh wahyu, bahkan dilarang oleh wahyu. Jadi la yamliku sini kena faham betul-betul ayat 86 ini tidak memiliki kuasa syafaat oleh nabi, wali, malaikat dan jin yang mereka seru selain pada Allah Ta'ala itu. Patut timbul tanda-tanda tanya, patut syafaat ada kah? Syafaat ada, tapi bukan suruh orang yang kita nak syafaat daripada dia. Nak syafaat daripada nabi bukan suruh nabi, nak syafaat daripada wali bukan suruh wali. Itu murtad, itu kufur. Jangan silap faham. Dia ada dalam kitab Islam ni, kitab syafaat. Dia ada dalam tu syafaat. Kita mengaji bab tu kita pandai lah. Ni kita tidak mengaji bab dia. Duduk faham jauh-jauh, duduk agak-agak, duduk surah-surah, nak masuk syurga tapi duduk lagu tu dalam agama. Khayalan ni bang. Tuhan waktu Al-Quran nak suruh hamba dia jangan dalam agama ni khayal. Ngaji biar reti, baru benar sabar nak bagi upah syurga tu. Ni nak berjuang belajar pun tak sih. Sekiranya perjuangan itu kita boleh mempelajari wahyu dan berasa sesuatu yang Allah Ta'ala ajar kepada kita. Ini suatu perjuangan. Itu menyampaikan wahyu, perjuangan juga.
berterusan. Jadi apabila tidak ada sifat jual, nak masuk syurga, khayalan dia panggil. Amali, khayalan. Jadi bab syafaat sudah ada pun dalam kitab. Tak perlu ajar kita sebab kita mengaji bab syafaat ni. Kita nak beritahu pada kamu ni kerana kamu dua-dua ni jahil belaka. Seandainya kamu tahu syafaat dalam kitab, kamu tak akan seru selain pada Allah. Sebab dalam kitab yang memberitahu syafaat, orang yang akan dapat syafaat orang tauhid, yang memiliki kesalahan-kesalahan bukan akidah. Orang yang memiliki kesalahan akidah bukan dapat syafaat, mereka akan dihukumkan di neraka buat selama. Daripada mana ustaz? Ni ayat kita nak baca tak biar gini. Illa man syahida bil haq. Melainkan orang yang bersaksi dengan tauhid, dia dapat syafaat daripada Allah, daripada keizinan Allah Ta'ala kepada dia. Lalu Nabi dan Wali dipanggil untuk memberitahu dia dapat syafaat. Bukan Nabi je beri syafaat, Allah akan beri syafaat orang mati dalam tauhid. Cuma nak beri penghormatan kepada Nabi, nak beri penghormatan kepada Wali, panggil dia untuk memberitahu bahawa orang ini dapat syafaat. Syafaat bukan daripada Nabi, syafaat bukan daripada Wali. Ini yang ditulis dalam kitab Islam, tajuk syafaat. Seandainya kamu reti ini bab, jadi tidaklah terjemuh dalam perkara-perkara seperti ini. Tapi oleh kerana kamu tidak mengaji belaka hak syafaat betul pun tidak mengaji hak syafaat, kamu rekod dirimu, kamu ambil daripada bukan daripada asal dan sumber yang betul. Jadi itulah kelebihan orang jahil, terperangkap dalam faham khayalan, tidak pergi ke mana pun dia. Jadi man syahida bil haq ni bermakna orang yang bersaksi di atas tauhid. Bil haq ni huwa tauhid, kata Ruhul Ma'ni. Orang yang berakidah iyyaka nasta'in, mati dengan keadaan akidah tu, dia tidak seru selain pada Allah. Cuma dia tidak boleh mengawal nafsu dia, banyak dosa-dosa dia buat. Hak sepatut masuk syurga direct, dia masuk neraka dulu. Orang seperti ini, jika Allah Ta'ala kasihan pada dia sebab dia orang tauhid, berkemungkinan Allah ngekkan, Allah pendekkan tempoh, ataupun Allah Ta'ala hantar ke syurga juga. Sebab syahidah bil haq, sebab dia mati dengan tauhid. Itu saksi dengan tauhid, ia akan nasta'in. Tapi wahum ya'lamun, hal keadaan mereka meyakini dengan hati tauhid ini, bukan syahadah bil lisan saja, tidak. Wahum ya'lamun, hal keadaan mereka mengetahui, yakni mereka yu'minu bil qalbi, mereka yakin pun dengan hati dia, dengan hati mereka Allah lah zat yang berhak dipuja dari sini. Selain pada Allah, tak kira wali, tak kira nabi, tak kira malaikat dan jin, semua tu tidak layak disuruh dan dipuja. Mati seperti ini, cuma dia buat dosa lain, ataupun dosa dia buat dia tidak sempat bertobat, ataupun apabila timbang mari pahala kurang berbanding dengan dosa, maka dia dihukum dengan dalam neraka dengan sebab keadilan. Tapi Allah Ta'ala boleh meluluskan syafaat, maksudnya dia Allah Ta'ala ampunkan, ringankan, pendekkan waktu dia duduk dalam neraka. Ini semua ni daripada kudrat Allah, biiznillah. Hak ni hak ada dalam Al-Quran. Kita duk baca ayat kursi hari-hari, sebenarnya nak mengingatkan kepada kita, syafaat tidak tanpa izin. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi. Siapa berani nak bagi syafaat kepada satu orang, melainkan jika orang itu diizinkan oleh Allah Ta'ala kerana dia mati dalam tauhid. Kalau dia mati dalam syirik, siapa nak bagi izin? Siapa nak bagi syafaat? Memang dalam ayat kursi itu jelas-jelas menafikan syafaat qahriyah dia panggil. Cuma dia tidak mengaji, dia tidak tahu, dia terperangkap dalam perkara-perkara yang ada pun dalam agama sendiri. Ini tajuk yang kita baca dan yang kita akan baca dalam surah. Kemudian kita akan baca dalam surah ni juga, rata-rata orang berterusan dalam akidah yang tidak betul ni kerana mereka merasakan Allah Ta'ala biarkan mereka hidup senang-senang, tidak tala, tidak tergendala. Tala ni makna tergendala, tidak tergendala kehidupan pencarian dia. Maka dia berfaham ini adalah restu, setujunya Allah Ta'ala dengan akidah dia. Ini salah satu kepahaman salah
yang berlaku dalam masyarakat yang jahil. Kita duduk akidah lagu ni lama mana tu nenek kita duduk gini senilai tak ada masalah apa-apa. Dia kata salah. Seandainya kita akidah salah tu pura-peranda ke kehidupan kita. Itu faham dia. Jadi kita kena tanya dia, mana kalau kehidupan seseorang pura-peranda tu bermakna akidah dia salah lah. Tanya. Jadi kalau orang tidak masuk Islam duk jadi kafir 2/3 dunia ni tidak pura-peranda kehidupan dia. Mana dia betul? Mudah-mudah ya. Ni sama-sama kita orang Islam ni hak sudah mengucap kalimah syahadah ni yang kita tegur kerana akidah syirik, maka alasan kalaulah sekiranya Allah Taala tahu kita ni syirik, maka saya diporak-perandakan. Tanya dia orang kafir yang mengamal ni bukan zaman ni saja, zaman dulu pun. Mana Allah porak-perandakan sampai mati gitu ya. Bermakna dia pun Allah restu juga. Hak duduk dalam gereja, hak duduk dalam wak, hak duduk dalam tempat-tempat makbat, makna tempat-tempat ibadat dia sampai mati-mati tu dipuja, diagung. Itu semua restu akal. Jadi berdalil dengan tidak pernah sabar sikap tu. Jadi kita kena beritahu pada dia, Allah biarkan senilai tidak gugat dan mengendalikan kehidupan ni. Ini cara Allah dah. Cara dia, cara ujian dia. Sebab apabila dia telah menurunkan kepada kita Quran, tengok kata kita belajar Quran ke tidak belajar Quran ke, Allah Ta'ala akan jadikan dunia ni tempat ujian. Kalau dia nak memerangkapkan kita, contohnya supaya kita tidak sedar, maka dia akan beri kemewahan demi kemewahan demi kemewahan, mati-mati baru sedar. Sedar tu kita nak masuk neraka. Allah boleh buat. Lebih-lebih lagi dalam surah Zukhruf ni jelas-jelas Allah sebut bal matta'tu haula'i wa aba'ahum. Dalam Quran kita akan baca bal matta'tu haula'i wa aba'ahum. Itu ayat 29. Buka tengok ayat 29. Bahkan aku sengaja memberi kenikmatan hidup kepada mereka-mereka ini yang rusak akidah dengan sebab tidak belajar wahyu. Matak tu ni aku sengaja bagi kesenangan hidup. Mana kesenangan hidup dia tu bukan alamat aku restu, aku sengaja beri. Kalaulah dia bakit tu nenek dia dulu tidak tergugak pada dunia, akidah dia gitu juga tu nenek dulu. Allah kata wa abahum, dan datuk nenek mereka dahulu pun aku sengaja bagi kesenangan hidup. Tapi tetap aku akan humban dan aku buat selama-lama. Kerana ukuran aku bukan kesenangan. Sebab dunia ni kesenangan macam mana pun dia tetap ujian. Ukuran aku adalah kitab aku. Kalau kesenangan yang kamu perolehi memang bersesuaian kehidupan kamu dengan kitab aku, tak apa. Itu kebahagiaan sebelum kebahagiaan. Tapi kesenangan yang kamu perolehi dengan keadaan akidah kamu bercanggah dengan wahyu, kehidupan kamu dengan bercanggah dengan wahyu, itu bukan kesenangan yang aku bagi dan restu, itu perangkap maut dalam kufur. Ya kamu tidak sedar. Dan aku pun beritahu dalam Quran aku berkali-kali. Wa yahsabuna annahum yuhsinun. Mereka menyangka mereka buat baik. Jadi sini pun kita gak bal matta'tu haula'i, bahkan aku sengaja memberi kesenangan hidup kepada mereka ini dan datuk nenek mereka dahulu, hatta ja'ahumul haqq, sehingga datang kepada mereka Quran wa rasulun mubin, dan rasul yang memberi penjelasan sejelas-jelasnya tentang isi Al-Quran. Jadi matta'tu sini bermakna memberi keselesaan hidup. Jadi janganlah berdalil dengan mata' ini, dengan kesenangan hidup ini, bahwasanya dia dapat restu daripada Allah, diredai oleh Allah Taala. Jangan sekali-kali. Itu ayat 29. So lagi ayat 36. Kita akan baca 3 ayat dalam surah Zukhruf ni. 3 ayat ni dalam surah Zukhruf ni, 3 ayat ni merupakan ayat-ayat penting untuk mengajar kita semua. Orang yang menolak tauhid dalam berdoa, ingat dia tidak terlepas daripada 3 perkara. Allah biarkan hidup senilai-nilai,
dengan tidak digugatkan, dengan tidak tergendala segala rancangan hidupnya, tapi tetap Allah kira dia tu orang yang kekal di neraka. Yang kedua, apa yang mereka suruh atas rata syafaat tu tidak betul, kerana orang yang dapat syafaat, orang yang boleh terima tauhid dalam isti'anah. Ketiga ni, wa man ya'shu an dzikri rahman, dan sesiapa yang Ya'shu ni tidak memperdulikan akan Tuhan, kitab Tuhan Rahman. Ya'shu dengan mana tidak memperdulikan. Ulama tafsir kata Ya'shu maknanya tengok Quran ni dengan mata pandangnya yang tidak penting. Biasanya gitu. Tengok dengan tidak penting. Beza apa ustaz? Tengok dengan tidak penting ni, tengok Quran tapi tidak faham. Itu mana Ya'shu. Dan sesiapa yang memandang Al-Quran atas maksud tidak penting untuk mengetahui isi dia. Sedangkan Quran ni diturunkan untuk umat dia faham. Ngaji biar faham dulu tak apa, lepas tu biar faham dulu. Ni tak. Dia tak ngaji langsung sehingga tidak faham apa dia. Dalil tidak faham, bila kita tanya dia tak boleh jawab. Dia selua saja faham. Bila tanya bab syirik, bab apa tengah dia tak letih. Mana dia tengok Quran ni atas rasa tidak penting. Semua orang yang memandang Quran dengan pandangan tidak penting, sehingga dia tidak bersedia untuk memahami maksud apa Allah turunkan Quran, maka nuqayyid lahu syaitanan, kami adakan untuknya syaitan. Memang kita ada syaitan. Nuqayyid lahu syaitan ni kami adakan dalam takdir kami syaitan kepada dia. Seperti mana kulit telur nak jaga telur daripada rusak supaya lahir anak netah. Asal qaid ni maknanya kulit telur. Allah ciptakan kulit telur ni nak jaga telur putih dengan telur kuning. Apabila ibu dia rai dia, lama-lama tu ubik daripada telur putih telur kuning tu ubik anak. Mana nak mengawalkan daripada bunuh dengan telur putih telur kuning ni ada kulit. Maka ada satu proses dengan keadaan dia duk jaga dalam kulit ni, lama-lama tu ubiklah anak ayah. Kulit telur tu Arab panggil qaid. Jadi kalau dia tidak mempedulikan Quran hingga tidak faham maksud Quran, kami adakan syaitan seperti mana kulit telur jaga telur. Nak suruh dia tidak mungkin rusak dalam keadaan rusak, tidak mungkin pecah dengan keadaan, supaya akhir sekali keluarlah dalam telur ini anak ayah yang akan masuk neraka soalan gitu. Mana syaitan ni likung dia seperti mana kulit telur likung isi telur. Bahasa yang Allah guna dalam Quran nak suruh kita faham. Dia banyak bahasa yang boleh Allah Taala boleh guna. Ni bahasa-bahasa ni nak suruh hamba dia faham. Yang ni nuqayyid lahu syaitan, kami adakan baginda syaitan, dan syaitan ni duduk dengan dia seperti mana kulit telur jaga isi dia, telur kuning telur putih. Duk likung dia nak tubik tak boleh. Tubik-tubik tu masuk neraka. Tu. Lepas tu dalam masa yang sama syaitan tu ada dengan dia tak perasan. Dia tak sedar. Nak sedar macam mana? Ia hanya kesedaran melalui wahyu. Cahaya wahyu ni masuk dalam hati dia, barulah benak dia dengan cahaya dia hilang. Selama mana cahaya wahyu tidak masuk dalam hati dia, nak hilang ke mana? Siapa nak siuk tubik? Sebab itulah Allah sebut wa yahsabuna, dan mereka tetap menyangka annahum muhtadun, mereka tetap dalam hidayah. Dalam akidah selera Abi. Ini ayat. Sebab tu hidup senilainya itu sebab dia suka perasan, bukan ilmu. Nak menghilangkan perasan, agakkan mengaji dah hingga yakin, barulah hilang perasan. Maka orang yang dalam perasan ginilah di neraka. Orang maksud juga orang yakin. Jadi wayahsabuna annahum muhtadun, mereka hal keadaan mereka masih menyangka bahawa mereka terpimpin, mereka berada dalam jalan yang benar. Jadi duduk menyangka itu, pandai hilang sangkaan ni, mengaji wahyu ni, maka makna orang tu tidak panggil yang menyangka, dia panggil yakin. Sebab itulah ahli syurga Allah sebut dalam Quran, inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Apabila diberi buku catatan dengan tangan kanan, dia beritahu pada orang yang duduk sekali dengan dia pada masa itu, aku sesungguhnya telah yakin aku akan dapat segala balasan seperti mana hari ini semasa aku duduk dunia lagi, kerana aku mengaji kitab Allah. Dengan sebab tu Allah bagi keyakinan, tidak suka-suka dak. Itu beza ahli syurga dengan ahli neraka.
Jadi Allah guna lafaz yahsabu untuk ahli neraka, Allah guna yakin untuk ahli syurga. Dia yakin akan sengkak akan dihilangkan melalui wahyu. Mudah. Jadi orang yang tidak belajar wahyu, dia berada dalam hisban, dia panggil sangkaan sahaja. Dah hisban ni ranak bimbangnya masa kat mati tu. Syaitan lok tak ngaji tak apalah, kita boleh berubah. Lah ni kita lok dia tidak mengaji, sehingga dekat mati kita nyak dia seolah gitu. Dia tak boleh buat apa tu, ngapa kita tak reti. Jadi apabila dekat mati, syaitan pupuk ajar benda pelik pun mati gitu. Pas dia tiba di ilmu lama dah. Masa tu syaitan berubah dia. Ini hak sebenarnya Allah sebut dalam Quran. Mana manusia yang hidup dengan hisban ni, apa harapan dia untuk masuk syurga? Tidak ada. Bukalah ayat Quran, kalau tajuk jahil, ahli neraka, tak ada ahli syurga. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan satu orang itu ahli syurga, dalam Quran sebut orang itu akan tahu agama dengan melalui wahyu. Ini perbezaan jelas. Jadi 3 ayat ni dalam Quran, surah ni perkara-perkara penting. Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya iyyaka nasta'in adalah satu perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak kamu belajari Al-Quran untuk memantapkan iyyaka nasta'in, maka syaitan akan ada bersama kamu duduk dalam angan-angan dan sangkaan saja. Angan-angan dan sangkaan saja. Tidak betul. Jadi ayat tadilah 80 29 dan juga ayat 30. Ayat 36 dan 37 ni. 36 dua ayat ni sekali. Jadi apabila Tuhan ada ke syaitan duduk dengan dia seperti mana kulit telur jaga isi telur. Nah. Duduk situ macam seolah-olahnya kulit telur ni dengan telur tu sekali ya seolah syaitan dengan manusia tu sekali tu. Dah kejadiannya apabila duduknya dengan manusia seperti mana kulit telur dengan isi telur, dia bukan duduk saja. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, bahawa syaitan akan menghalang mereka-mereka yang dia degi dekat ni daripada jalan benar, jalan tauhid. Menghalang. Wa yahsabuna annahu tadun, dan mereka dengan sebab halangan-halangan dari bisikan syaitan itu, mereka menyangka mereka terpimpin. Bisikan syaitan menyebabkan mereka menyangka mereka terpimpin. Jadi Allah Ta'ala kata syaitan yang berada dengan orang itu seperti kulit telur. Nah, tak akan lari-lari seperti mana kulit telur tidak akan pecah kerana nak jaga isi telur. Allah kata fahuwa lahu qarin, maka syaitan itu akan menjadi teman rapat seperti merapatnya kulit telur dengan telur. Ini bahasa Quran, bukan bahasa ilmu Arab biasa. Maka syaitan akan jadi qarin. Qarin maknanya duduk rapat dengan orang itu seperti mana kulit telur dengan isi telur. Santu rapat. Seolah-olah dia sutir. Telur putih dengan telur kuning dengan kulit ni macam sutir, sedangkan kulit ni syaitan. Telur putih telur kuning tu hak sebenar telurnya. Sebab tu kami makan kulit ni, kita tak makan, kita buang. Tapi nak ayat pada manusia, syaitan duduk ngamuk sebab kulit tu. Tapi dia duduk ngamuk ni seolah-olahnya nak suruh diperam oleh ibu dia. Sampai tahap tubik daripada kulit telur ni tubik untuk masuk neraka lagi. Jadi nak menyelamatkan keadaan, kamu pecahkan kulit ni. Tak. Sebelum dia menjahanamkan kamu. Lagu mana cara? Dengan adanya perantaraan wahyu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, dan Allah ada ke syaitan ni setelah dia ya'syu dia mengatakan. Nah, ya'syu ni setelah dia memandang tidak penting akan zikrul rahman, Quran Tuhan. Ulama tafsir kata tidak penting sama mana sehingga tidak faham. Ya'syu makna dia memandang tidak penting. Sebab asyu ni makna orang yang kelabu mata. Asal asyu ni lafaz lurah dia orang kelabu mata. Bukan tak nampak kelabu, tak jelas. Maka beginilah orang yang anggap Quran ni perkara yang tidak penting, lalu isi dalam dia tu tak jelas. Seperti tak jelasnya orang kelabu mata. Asal dia gitu.
Bermakna setiap orang yang tidak faham isi kandungan Quran, supalah orang kelabu mata. Dia nampak tapi tidak jelas. Dia tahu Quran kalamullah, isi dalam tidak jelas. Orang yang tidak jelas gini, syaitan ada dengan dia. Duduk dengan dia sumpah kulit telur, rapat punya rapat seperti itu. Dah kerjaan kulit telur ni, yasuddunahum anis sabil. Pasti syaitan ni akan menghalang mereka dengan bisikan dan sebagainya daripada jalan yang benar yang wujud dalam wahyu, sedangkan mereka menyangka mereka terpimpin. Jadi ayat 36 37 ni sudah cukup sebenarnya untuk mengajar kita kedudukan wahyu. Nah, ya, mana isi wahyu yang paling penting sekali ialah tauhid di dalam berdoa. Jadi tiga ayat ni merupakan ayat-ayat vaksin dia panggil bagi surah ini. Kita buka tengok Hamim wal kitabil mubin. Allah bersumpah wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas nyata ini. Jawab sumpahnya mahzuf. Demi kitab yang jelas nyata ini, innaka la rasulun shadiq, sesungguhnya kamu wahai Muhammad utusan Allah yang benar. Demi kitab Quran yang jelas nyata ini, maka kamu wahai Muhammad rasulnya benar. Dalilnya kitab ni benar tak benar dia kerana hak dia bercakapnya melalui kitab ni. Demi kitab yang jelas nyata ini, engkau wahai Muhammad adalah rasul yang betul-betul benar, kerana apa yang engkau ajar daripada kitab ni. Inna ja'alna, dengan mana inna anzalna, bahawa kami telah turunkan Quran dan kami jadikannya Quran itu kitab yang sentiasa dibaca dalam bahasa Arab. Tujuannya la'allakum ta'qilun, mudah kamu faham sebab bahasa kamu. Kita orang ajar ni ke mana pula? Diterjemahkan kepada bahasa ajam. Apa tu guna bahasa kita? Allah ambil bahasa paling kaya, bahasa yang lain miskin. Jadi kita ni kalau nak kira, kalau guna bahasa kita, dia jadi 30 juzuk Quran ni, dia jadi banyak puluh juzuk. Sebab bahasa kita miskin. Ada 18,000 perkataan asas. Arab ada 60,000 perkataan asas. Dia nak satu makna tu dia ada, perkataan dia ada. Kita ni kalau buat hak Arab dari kamu kita ni mana tahu tinggal. Kamu kita ni hak Melayu, kalau buat hak Arab, hak takwa, hak sabar, hak Arab lah, hak asas-asas. Buat hak tu. Banyak mana tinggal? Sikit je. Jadi hak banyak ni pun penuh pernah dengan hak Arab dah. Bahasa kita lah, bahasa lain. Jadi Allah Ta'ala guna Al-Quran dalam bahasa Arab kerana bahasa Arab bahasa yang sempurna dalam penggunaan. Jadi lafaz-lafaz yang Tuhan guna dalam Quran ni, dia sebutir-sebutir dia bagi. So dia ada. Kita tak nak menjelaskan satu perkataan Arab ni, kita kena ada 3 perkataan. Kalau ada 3 tak jelas lagi 4. Jadi jenuh perkataan guna. Hak sepatut 30 juzuk jadi 7 beratus-ratus juzuk. Guna perkataan gitu. Kerana nak ayat ni panjang-panjang. Kerana bahasa suti-suti tak ada. Nah, satu benda satu ayat tak ada. Macam Ya'shu kalau kita nak ayat, mata kelabu. Sebenarnya bukan kelabu. Banyak perkataan kita kena huruf. Baru jadi Ya'shu ni. Sebab bahasa kita nak jadi samaka, biar ada supaya Ya'shu dengan bahasa Melayu ni memang tak ada. Misal hal lain banyak lagi. Jadi Allah Ta'ala pilih bahasa Arab adalah bahasa yang mudah difahami maksud apa yang Allah Ta'ala nak. Orang yang ada bahasa-bahasa lain, gunalah bahasa-bahasa lain itu untuk memahami bahasa Quran dengan ayat panjang mana pun lah gila, tapi biar nak hak lagu ni, hak tepat gini. Dan sesungguhnya Quran itu wa innahu fi ummil kitab, dalam ilmu ilahi ladaina, di sisi kami. Bukan mari lain. La aliyun, maha tinggi Quran ini, hakim, bijaksana. Tinggi ni kedudukan dia, nilai dia, dan bijaksana isi kandungan dalam dia. Ini semua sifat Quran lah. Ayat ke-5 dia panggil zajrul, teguran. Teguran.
Teguran maknanya, yakni Allah Ta'ala apabila tahu hamba dia ni syirik, nah, maka untuk supaya hamba dia selamat, dia waktu Quran. Quran ni untuk kebaikan hamba yang syirik. Cuma minta mengaji. Apabila kamu mengaji wahai orang syirik, kamu jadi tauhid. Apabila kamu tauhid, mati dia masuk syurga. Jadi afanadribu ankumuz zikra safhan. Safah ni maf'ul mutlaq daripada afanadribu. Apakah kami akan menahan daripada sampai kepada kamu Quran? Tahan sungguh-sungguh dengan tidak diturunkan supaya kamu mati dengan jahil syirik gitu. Li'an kuntum qauman muslimin, kerana kamu adalah golongan yang melampaui batas dari segi akidah, dan biarkan kamu mati gitu, kami tidak akan buat gitu. Jadi kamu wahai orang Mekah, nak menyelamatkan kamulah kami turunkan Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menyelamatkan kamu. Maknanya kami, walaupun kami tengok kamu dalam keadaan syirik dan kitab suci habuk pun tak ada, kami tak akan biarkan bergolongan dengan syirik, jahil, tidak tahu apa satu ni, untuk masuk neraka saja duduk atas dunia ni. Tidak. Kami tetap akan adakan hujah-hujah pada hamba-hamba, supaya dia bila dibawa menghadap di akhirat esok, dia tidak boleh lagi berdalih. Kalau kata kita duduk Mekah, putih habuk kita tak ada, Nabi pun tak ada, apa duduk seksa kita? Nah, kita ikut orang kita tahu lah, tok nenek kita belakang gini, apa salah kita? Jadi Allah Ta'ala tak ingin biarkan manusia akan berdalih atas dasar dia tidak tahu apa satu tentang tauhid ni. Sebab dia penuh pernah dalam kehidupan akidah dia dikuasai oleh syaitan iblis ni. Allah takut ini zajrun. Maknanya kamu wahai Mekah jangan silap faham. Quran mari untuk menyusahkan puak Mekah. Tidak. Quran mari untuk menyelamatkan puak Mekah. Ayat ke-6, takhwif duniawi. Takhwif duniawi. Makna wahai orang Mekah. Sebab ini ayat Makkiyah ni, ayat masa duduk Mekah ni. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwal. Ramai mana kami telah pilih sebagai rasul pada zaman Umar dahulu. Zaman-zaman dahulu. Nabi demi nabi, nabi demi nabi. Mak hatta tu, hatta nabi, kerana mereka mendustakan nabi, hancur hak buat dusta. Lahir generasi baru. Hatta nabi pula dustakan nabi ni, hancur pula. Tak ada bakar. Tak ada bakar. Hak tinggal hak bakar Islam. Hak duduk dengan nabi tak amal mana tu. Apabila nabi wafat, hak bakar Islam ni pun jadi syirik juga. Lama syirik-syirik, Allah Ta'ala hantar nabi, dia lawan nabi, hancur, tidak tinggal bakar pula. Hak tinggal hak duduk dengan nabi tu. Beginilah silsilah tapakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kaum dia Allah Ta'ala seksa hancur tu, tak ada tinggal bakar. Allah sebut dalam Quran, qatil dabir, tidak tinggal bakar. Mana zuriat dia hak mengandung, hak panu anak kecil semua sekali mati habis. Hak tinggal hanya duduk dengan nabi tu je. Lepas tu daripada tu biar majoriti syirik pula. Allah hantar nabi pula, royak pula, lawan, mati habis, bakar pula. Cara Allah Ta'ala. Jadi ramah nak jadi siapa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan sikit ramah. Dan ramah benar dah acur pun. Cuma pasal manusia ni, wa ma ya'tihim min nabiy, tidak datang kepada mereka mana-mana nabi pun illa kanu bihi yastazi'un, mereka kaum mempersendakan nabi itu, tidak ingin ikut. Mempersendakan maknanya tidak betul. Mempersendakan. Nabi ayat kata mari belajar. Angguk urik lain. Mana gitu? Dia tak seperti kata kami memperolokkan. Tak perlu sebut tak perlu. Maknanya tidak mengikuti ajaran Nabi, seolah-olah mengatakan ajakan Nabi itu tidak penting. Itu makna mempersendakan. Tidak indah dan tidak mempedulikan ajaran Nabi. Hak Nabi kata marilah betul akidah dengan wahyu ni. Ikutlah syariat seperti mana aku beritahu kepada kamu ni. Sebab aku ni Allah pilih jadi Nabi. Segala-gala kehendak Allah Ta'ala aku boleh wayak dalam wahyu dia.
Nak dengar kau tapi tidak ikut tu, dia bagi mempersenda. Tidak ikut tu mempersenda. Lalu natijah mempersendakan, fa ahlakna asyadda minhum batsha. Kami telah membinasakan kaum-kaum yang lebih hebat daripada mereka orang Mekah. Kaum-kaum yang lebih hebat daripada orang Mekah ni. Orang Mekah ni hebat apa? Tak ada pun. Tubuh badan dia bukan macam kaum otak kepala dia tidak macam kaum Samud. Duduk Mekah yang bila tak kerti nak rumah lagi pun. Tupai dengan Syam dengan Yaman cari rezeki. Mana hebat orang Mekah? Tak ada hebat pun. Tapi hebat-hebat dahulu semua tidak tinggal bakar. Wa madha mathalul awalin, telah berlalu. Telah berlalu sejarah-sejarah yang boleh dijadikan perumpamaan. Telah berlalu sejarah-sejarah kaum yang telah dihancurkan yang boleh dijadikan perumpamaan. Al-awwalin, golongan-golongan yang terdahulu. Dalil akli iktirafi, ayat ke-9 ni dalil akli iktirafi. Dalil akli iktirafi ni adalah dalil yang mana tanya dia jawab sendiri. Kita tanya, kita jawab. Sebab benda ni orang Mekah telah terima dah. Tidak perlu kita banyak kecek tentang perkara ni. Wala in sa'altahum, dan sekiranya kamu tanya mereka, wahai Muhammad, puak Mekah kamu itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa sebenarnya yang berkuasa penuh mencipta lapisan langit dan lapisan bumi? La yaqulun, nescaya mereka orang Mekah akan jawab, khalaqahunnal azizul alim, yang mencipta lapisan langit dan bumi Allah yang perkasa lagi maha mengetahui. Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Orang Mekah jawab gitu. Mana Allah ada, Allah mencipta, Allah kuasa ni, orang Mekah tidak rusak. Dia rusak syirik tawassul, dia rusak. Batu Allah cak dia syirik, musyrikin. Sebab segala-gala hak dia berpegang dengan ajaran betul tu tidak memberi bulannya apa-apa, kerana dia tetap dikira syirik. Dia kata Allah ada, Allah kuasa, Allah mencipta, tidak ada faedah apa, sebab dia syirik tawassul. Syirik tawassul lah menyebabkan akidah orang Mekah satu benda pun tak tiap. Seperti mana kita ngaji dalam bab risalah dulu. Dia ada 4 tentang akidah. 1, 2, 3 tu separuh. Hak tu semua orang Mekah terima ni, di antara hak terima dah ni. Iktirafi dia panggil. Dalil yang orang Mekah sudah menerimanya. Kemudian Allah tambah lagi tanwir dakwah dia panggil. Tambah lagi. Hak orang Mekah tidak tahu. Hak tadi tu dia jawab sendiri dah, dia tahu hak tu. Hak ni hak Allah tambah, dia panggil tanwir, nak suruh orang Mekah pun dapat maklumat. Allazi ja'ala lakumul ardha mahdan, dialah yang menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Nak mudah guna, nak mudah berjalan. Wa ja'ala lakum fiha subulan, Allah jadikan untuk kamu di atas permukaan bumi ni jalan-jalan. Yakni bentuk muka bumi yang sesuai untuk dibuat jalan. Bentuk muka bumi dan apa saja yang ada atas muka bumi yang manusia boleh guna untuk buat jalan. Lalu Allah Ta'ala bagi kebolehan memikir untuk orang nak buat jalan, dan Allah Ta'ala sediakan banyak barang-barang, bahan-bahan untuk dibuat jalan. Jadi pecah bukit tu, dia pergi ambil tas ini, tengok jalan tu, jalan ni ada kalau jadi jalan tu jadi musim comel. Tak boleh straight accident sama. Buat kona-kona attack mana gitu. Tak boleh straight dah. Jadi tu dia musim. Dia buat. Jadi orang yang mikir bahagian buat jalan ni, Tuhan bagi akal dia. Dan Tuhan bagi bahan untuk buat jalan. Ini maksud sebelah. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu bila ada jalan, kamu akan sampai kepada destinasi dengan cepat dan mudah. Dulu jalan ikut tepi sungai, kona sungai ni nak wisata tempat tak jauh mana pun, kalau ikut darat, tapi tak arah ikut darat ni hutan rimba. Dia ikut sungai. Pas tengok pula mudik air, kalau pergi air pasal tak boleh nak pergi, waktu free nak sampai tempat susah lah. Tapi apabila diberi idea, diberi kefahaman, maka ada jalan rebuh raya semua sekali, cepat apa. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan dengan cara kamu buat jalan tadi, kamu akan dapat sampai kepada destinasi dengan cepat lagi mudah. Wallazi, dan lagi Allah kata wallazi nazzala minas sama'i ma'a, dan dia jugalah yang telah menurunkan daripada langit sana air hujan biqadarin, ikut kadar yang tertentu kan. Kalau turun banyak doa, banjir pula susah lah.
Turun sikit dah, tak ada nak apa-apa pun, duk kering sikit. Jadi biqadari dengan kadar tertentu yang bersesuaian dengan keperluan hamba dia. Lalu fa'ansyarna bihi, kami hidupkan dengan air hujan kami itu baldatan maita, bumi-bumi yang gersang menjadi ditumbuh dengan tumbuh-tumbuhan kami. Hak peliknya tumbuhan itu air yang sama, tapi hak jenis tumbuhan hak tumbuh pendek-pendek tu ya, rupuk dia tak boleh kira. Ya sejak tu je. Nah, air tu lah. Hak ni jadi pohon cengar. Kau tinggi. Air tu juga. Cuma Allah Ta'ala nak hidupkan bumi yang gersang. Allah lahirkan tumbuhan dengan berbagai-bagai bentuk, dengan ukuran macam tubuh kita. Nah, pasal rambut ni memang kena gunting. Tapi kalau gigi untuk tumbuh sama, gaji hari-hari. Kerak. Kening kita kalau panjang, memang nak tengok orang akak panjang. Allah tu comel. Jadi air yang sama turun, hak jadi rupu pendek tu, hak pun jadi panjang sikit, hak jadi macam-macam. Fa'ansyarna bihi baldatan maita, kami telah hidupkan dengan air hujan kami bumi yang gersang. Jadi kamu tengok bila air hujan turun, tak tumbuh pula rupu. Mudah. Kadzalika tukhrajun. Begini mudah juga kamu akan keluar daripada kubur kamu, wahai Mekah. Sebab kudrat yang sama. Apa peliknya? Hak ni pun Allah Ta'ala buat depan mata hari-hari ni. Duk tengok sama kudrat Allah Ta'ala. Jadi payah apanya manusia hak hidup dah atas dunia, lepas tu Allah nak hidupkan semula. Lebih mudah lagi pada ni. Tanwir dakwah yang keempat, walladzi khalaqal azwaja kullaha. Dialah Allah yang telah menciptakan makhluk yang bermacam-macam, berjenis-jenis. Azwaj sini dengan mana berjenis-jenis, bukan pasangan hidup ni, berjenis-jenis terjemahnya. Ruhul Ma'ni kata la ma'nal masyhur. Ayat azwaj sini bukan pasangan hidup. Sebab zaujun ni kadang-kadang kita terjemah pasangan, laki puan, tino jantan. Tapi sini kata Ruhul Ma'ni tidak mana masyhur, tidak mana tu, bahkan jenis-jenis. Dialah yang telah mencipta berbagai-bagai jenis, semua sekali, kullah. Gapo kamu cari dalam dunia ni, kamu cari jenis dia, jenis pohon kayu, jenis ikan, semua tu Allah Ta'ala. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun, dan kami telah jadikan untuk kamu daripada kapal di lautan dan binatang ternak di daratan, makhluk yang boleh kamu naiki, makhluk yang kamu boleh naiki, makhluk yang kamu boleh tunggangi. Tujuannya kapal di laut, binatang di daratan seperti kuda, unta, litastawu ala zuhurihi, supaya kamu dapat naik atas belakangnya. Istiwa sini mana naik, litastawu supaya kamu dapat naik atas belakangnya. Kalulah unta, kalulah kuda, dan kamu boleh masuk dalam perutnya kalau bahtera, takdir gitu. Yang ni duduk dengan tenang. Allah sediakan unta kuda ni boleh duduk tenang. Mana dia faham ada orang atas dia, tidak gelepak. Sebab ada makhluk-makhluk yang kalau kita naik, wak nyana kita dia tidak faham. Jadi unta dengan kuda ni, tuan dia naik, dia pun tunggu isyarat nak pergi ke mana, nak laju, nak perlahan. Allah buat gitu. Allah Ta'ala wipahal kepada binatang ni untuk keselesaan tuan dia. Summa kemudian tazkuru ni'mata rabbikum, daripada hati halus kamu akan tahu betapa hebatnya nikmat Tuhan kamu. Idza stawaitum 'alaiha, bila kamu betul-betul duduk atasnya, kerana ini suatu nikmat yang tidak terhingga. Kalau nak pergi dengan jalan kaki sendiri memang lenguh lututlah kita. Sebab nak pergi 1000 km ni unta saja boleh pergi. Kita hanya duduk letak punggung kita saja, dialah berjalan gedung-gedung. Jadi kamu apabila duduk atas dia, kamu akan rasa betapa syukurnya dapat nikmat ini, kerana kita tidak bersusah payah berjalan. Tambah-tambah lagi kalau jalan tangan kosong tu lah okey lagi, kalau lah bersama dengan bagai-bagai. Lalu apabila kamu duduk atasnya dan dalam hati kamu syukur pada Allah Ta'ala, dan lidah kamu kata wa taqulu, kamu kata dengan lidah. Kata dengan lidah ni sunat. Kata dengan lidah ni sunat.
Jadi ulama tafsir kata tazkuru ni sebenarnya ajar hamba supaya bersyukur dengan hati. Kalau tazkuru ajar hamba ingat dan bersyukur pada nikmat Allah ini, kenderaan ini dengan dalam hati. Wa taqulu ni ajar bersyukur dengan lidah. Jangan duduk senyap saja, tidak. Bahkan katalah subhanallazi maha suci Allah, suci daripada segala-gala cacat celah dan kekurangan. Di antara kekurangannya Allah berhajat pada wakil. Suci belaka tu. Allazi sakhkhara lana hada, yang telah memudahkan untuk kami ini semua kenderaan. Dia jadi otak kuda ni boleh ikut tuan. Kalau Allah Ta'ala tak boleh jadi gitu, apa boleh naik atas kuda tu? Wa ma kunna lahu mukrim, dan tidak sekali-kali kami mampu untuk menundukkan kuda dan unta ini dengan kudrat kami. Dengan kami tak boleh buat. Tidaklah kami mampu untuk menundukkan. Mukrin maknanya untuk berupaya untuk menundukkan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan ini juga Allah ajar supaya fikir akhirat. Ni nak musafir naik kuda ni nak musafir naik unta ni musafir naik kapal laut ni. Tapi ingat, segala-gala musafir destinasi dia duduk atas dunia juga. Tapi kamu dalam masa yang sama, kamu pun sedang bermusafir, yang mana tempat kamu hak kaginya akhirat. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, bahawa kami kepada Tuhan kami jugalah kembali kami. Walaupun pergi situ pergi sini siapa, tapi akhir-akhirnya hak tempat kami kena kembali jumpa Tuhan kami akhirat. Jadi tiga Allah ajar. Ingat nikmat dalam hati, sebut nikmat dengan lidah, dan fikir akhirat. Dan fikir akhirat. Tapi apabila kita tidak baca tafsir Quran, kita baca zikir ni. Nah, ramai di antara kita yang ingat pun. Tapi apakah penghayatan seperti mana Allah Ta'ala nak? Ini sesuatu yang Allah Ta'ala ajar, supaya setiap gerak-gerik hamba ni tidak lekang daripada mentauhidkan Allah, ingat akhirat. Ayat ke-15 Zajrul teguran. Tegurannya orang Mekah ni, dia telah berpahamai Allah ada anak perempuan. Seolah-olah anak perempuan ni juzuk bagi orang. Tak, ya akidah pegangan akal kita nya gitulah. Anak seseorang, tak, juzuk pada seseorang tu. Anak lelaki ke, anak perempuan ke, mana anak ni ada zahir ni juzuk kita dah tu. Tak, juzuk kita, pecahan daripada tubuh badan kita, pecahan daripada tubuh badan kita. Sebab itulah apabila manusia ni dia hancur lah, patut nak tahu juga dia juzuk siapa ni. Ambil tulang, ambil apa, ambil DNA. Awak, DNA ada satu cara untuk kena juzuk dia. Dia ni juzuk mana ni? Jadi tulang berselerakkan semua sekali orang mati kat simbol orang. Maka setiap tulang boleh orang cek, ini orang ni, ini juzuk orang ni, ini juzuk orang ni. Orang balik sampel masing-masing, buku belakang di atas masing-masing. Campur kau semua sekali, orang putih, orang hitam semua sekali, tapi boleh diagih dan dipisahkan sebab juzuk. Juzuk yang perlainan Allah telah adakan. Jadi orang Mekah ni, dia kata Allah Ta'ala ada anak perempuan, bermakna ada juzuk bagi Allah Ta'ala. Sebab anak mesti juzuk dia. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Orang Mekah sanggup tergamuk menjadikan bagi Allah Ta'ala yang tidak semua makhluk tu dari kalangan hamba Allah yang Allah cipta sendiri ada juzuk. Kok mana? Jadi kalaulah Allah Ta'ala ada juzuk, maknanya malaikat ni Allah Ta'ala, sedangkan dia makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Bila dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala? Nah, orang tu kata gini, asasilah dia, Allah Ta'ala kahwin dengan wanita bangsawan jin. Tu bi anak perempuan malaikat. Sarawat al-jin dalam tafsir. Allah Ta'ala berkahwin dengan anak bangsawan perempuan jin, tu bi anak dia malaikat. Daripada mana? Daripada khayalan dan bisikan. Semua ni makhluk yang Allah ciptakan. Bila beranak pulaknya? Allah adakan daripada tidak langsung daripada tidak ada langsung kepada ada. Allah adakan. Hak jenis beranak mengeluarkan zuriat ini pasti makhluk. Makhluk tak apa sama-sama dia.
Tapi Allah menyalahi makhluk. Tidak serupa macam makhluk. Hebat Allah Ta'ala ni, dia ada dengan kudrat dia sekaligus. Tidak ada perkahwinan. Cuma manusia faham apabila hidup atas dunia ni, nak jadi satu-satu bakar mesti ada perkahwinan. Itu tertib biasa dunia. Tapi kudrat Allah Ta'ala mengatasi pada tertib biasa. Dalil, sebelum Nabi Adam manusia mana ada? Tak ada. Lepas tu Nabi Adam nikah siapa? Mak dia dengan jadi siapa dia? Tak ada. Daripada kudrat Allah. Nabi Isa tak ada bapak, daripada kudrat Allah. Adam bapak tak ada, mak tak ada, daripada kudrat Allah. Siti Hawa mak tak ada, kudrat Allah Ta'ala. Semua dalam syurga bidadari tak ada bapak, tak ada mak, daripada kudrat Allah. Cuma dia duduk biasa tengok hak dunia biasa. Lalu dengan kelemahan dia kata Allah ada. Semua adalah makhluk Allah. Innal insana lakafurun mubin. Sesungguhnya jenis manusia ni amat menderhakai. Yang jelas nyata. Nah, kafur ni amat menderhakai. Tidak nampak nikmat-nikmat Allah segala-gala ni yang Allah bagi pada dia, sehingga pusing balik lawat Allah Ta'ala. Apa maksud lawat Allah Ta'ala? Tidak ingin dengar daripada wahyu Allah Ta'ala untuk beriman. Apabila mereka mengatakan mereka anak din Allah, seolah-olah mereka berpamer mereka ni juzuk daripada Allah. Sedangkan makhluk tak ada serupa dengan Tuhan. Makhluk lah. Amit takhadha mimma yakhluqu banat. Tuhai orang Mekah. Sini muqaddar ataqulun. Amit takhadhu ni mana? Amit takhadha. Ataqulun, adakah kamu berpaham wahai orang Mekah, ittakhadha mimma yakhluqu banatin. Allah Ta'ala jadikan makhluk yang dia cipta sebagai anak perempuan. Kamu mengatakan Allah Ta'ala telah jadikan daripada makhluk yang Allah cipta sendiri jadi anak perempuan. Anak perempuan macam mana? Dia telah ciptakan daripada tidak ada kepada ada. Wa asfakum bil banin. Dan Allah Ta'ala memberi kepada kamu pemberian istimewa anak laki-laki. Untuk kamu popok orang Mekah ni terhawi anak laki-laki. Sebab popokmu kalau anak perempuan kamu bunuh hidup-hidup. Dalam masa yang sama kamu boleh menerima Allah ada anak perempuan. Kalau kamu tidak suka sekali anak perempuan, kamu kata Allah ada. Dan Allah Ta'ala hanya beri pada kamu anak-anak yang kamu suka, itu laki-laki. Tak. Suatu perkara yang sangat-sangat tidak berakal. Mana tergamuk untuk Allah beri anak perempuan. Kita tak boleh, kita anak laki-laki. Sedangkan orang Mekah ini persoalan tentang orang Mekah sendiri. Sedangkan kamu yang telah mengada kepahaman kamu bahawasanya ada anak perempuan Allah Ta'ala, bagi kamu aib tu. Bagi kamu orang Mekah. Sebab kamu kalau anak perempuan baik mati pada hidup. Sama ada kita mati atau dia mati. Nah, itu pahami orang Arab. Aibnya anak perempuan ni, kalau lah lahir anak perempuan, baik kita matilah daripada hidup. Kalau hidup mati dia, maka gimana mati anak. Aib yang bagi kamu orang Mekah anak perempuan. Tapi kamu boleh kata ada Allah Ta'ala anak perempuan. Hak aib sekali bagi kamu, kamu kata Allah Ta'ala ada anak perempuan. Di mana otak kamu wahai Mekah? Barang tak ada bernilai di dalam kehidupan kamu, kamu telah jadikan dia nisbah dengan Tuhan. Ini Allah Ta'ala nak beritahu. Mana orang Mekah memang terasa kena berat dia ni. Wa idza busyira ahaduhum, dan apabila diberi berita gembira kepada salah seorang daripada orang Mekah. Berita gembira apa? Bima daraba lirrahman, dengan dapat anak perempuan yang mereka kata Tuhan Rahman ni ada anak perempuan. Asalnya gitu. Apabila mereka salah seorang di antara mereka diberi berita gembira dengan dapat anak, yang mana anak ni yang mereka katakan Allah ada juga, iaitu anak perempuan. Dhalla wajhuhu muswadda, jadilah muka mereka hitam legah. Maknanya sangat marah dan sangat benci. Muswadda ni hitam legah bermakna sangat marah, sangat benci. Wa huwa kazim, hal kadang dia terpaksa memendamkan perasaan itu dalam hati sendiri. Kemudian Allah Ta'ala zahirkan lagi makna salah sangat kamu ni. Makhluk-makhluk yang kamu telah letak pada Allah Ta'ala ni, hak kamu sendiri tidak boleh menerima. Di antara sebab yang kamu tak boleh menerima perempuan ni sebagai anak kamu, bagi orang Mekah juga ni, bagi orang Mekah,
Kerana anak perempuan bagi orang Mekah adalah lambai bagi kehinaan. Lambai bagi kehinaan. Orang Mekah asalnya orang miskin. Di bumi Mekah yang gersang ni tidak ada tanaman sumber rezeki. Ada air Zam-Zam ya. Dia terpaksa beroleh-alik ke Syam, ke Yaman pada musim-musim yang berbeza untuk cari rezeki. Sebab dalam Mekah dia tak ada. Jadi apabila tak ada, dan Allah Ta'ala juga sempitkan rezeki mereka. Allah Ta'ala sempitkan rezeki mereka. Jadi kalaulah mereka ini ada anak laki-laki, maka boleh tu ayah dia pergi mereka. Anak menanam tidak ada harapan, pergi mereka. Lepas tu kalaulah tinggal di rumah ni isteri, kalau tak ada anak laki-laki, jadi susah. Isteri akan dirosakkan oleh orang. Jadi kok mana pun untuk duduk jaga rumah pun nak anak laki-laki, untuk bawa biar berniaga pun untuk anak laki-laki. Anak perempuan ni sekadar habis duit untuk dia. Tebing biarkan di rumah akan jadi pelacur. Kalau bawa nak pergi mana-mana pun tak boleh nak tolong kita. Hatta dalam perbahasan, dalam percakapan pun, hak ada dalil dengan dia pun, apabila dia bercakap dengan sebab tidak pandai, mudah patah hujah, dalil ada pada dia tu macam tidak berdalil. Kelemahan yang Allah sebut dalam Quran. Tapi dia dalam masa sama orang Mekah ni tergamuk menjadikan Allah Ta'ala ni ada anak perempuan. Semua ni dia panggil bahasa-bahasa yang dititahkan oleh Allah Ta'ala, yang bersesuaian dengan masa tu orang Mekah, dan boleh digunakan pakai sampai bila-bila. Jadi awaman yunasya'u, apakah sama perempuan yang dibesarkan di dalam perhiasan? Makna perempuan yang dibesarkan dalam perhiasan ni tidak boleh digunakan pakai banyak untuk orang Mekah guna bagi dia. Anak yang dibesarkan dalam perhiasan, maknanya kena habis duit untuk perhiasan dia, bukan boleh guna dia untuk penjagaan. Nah, seperti mana orang Mekah. Yang kedua, wahwa fil khisami ghairu mubin, dan perempuan yang merupakan anak mereka ini di dalam perbahasan lidah ni pun tidak jelas, tidak boleh memberi penjelasan kerana mudah takut kat orang. Dia duduk cakap-cakap pun sebelum digertak dah. Tapi kalau ada orang jatuh keng dia tak boleh apa-apa, dia senyap juga. Makna dia perempuan, anak-anak perempuan mereka ini pun di dalam perbahasan tidak mungkin, tidak mampu untuk memberi penjelasan sebenar, kerana hati gugup apabila dilawan oleh orang lelaki. Jadi hati gugup tu tak mampu nak mengeluarkan kalimah-kalimah ya betul. Jadi gagap lalu. Ini dalam terjemahan. Jadi anak-anak perempuan yang begini keadaan bagi mereka orang Mekah ni, tergamuk mereka jadikan dia anak din Allah. Lagi waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha, dan mereka orang Mekah ni telah menjadikan para malaikat Allah, sedangkan para malaikat Allah Ta'ala ni dia tidak tina jatah. Dia tidak ada pada malaikat ini lelaki atau wanita, tak ada. Dia makhluk Allah gitu ya. Mereka telah menjadikan para malaikat itu, yang mana semua malaikat ini adalah hamba Allah yang rahmat, hamba yang jenis taat setia. Pasal dia tak ada seorang habuk pada haka. Syaitan hamba yang derhaka, tidak ada seorang habuk bapak syaitan ni tak setia. Orang Mekah jadikan malaikat yang tidak ada padanya ciri kelakian dan keperempuanan ni inatha, dia letak jadi tim tu. Tak ada pasal-pasal. Lepas tu ada soalan, macam mana dia kata betina? Sangkaan dia, bukan bukti. Asyahidu khalqahum, apakah orang Mekah ni menyaksikan sendiri masa ciptanya malaikat ni dia ni perempuan, seperti mana dia tengok anak dia lahir daripada mak dia perempuan. Makna masa kelahiran malaikat ni buat Mekah pakat tengok belakang, tina apa ni, maka mereka bubuh nama malaikat ni perempuan. Yakni adakah Allah Ta'ala ajak buat Mekah ni mari tengok aku nak malaikat ni, mari tengok belakang. Dia tina jata. Adakah ada suatu masa dahulu Allah memperlihatkan kepada orang Mekah semasa kejadian malaikat ni bahawa malaikat ni tina? Ada ke tak? Tak ada. Lepas tu dia kata tina tu apa? Khayalan. Tidak, tanpa bukti dia.
Jadi kalau orang Mekah ni apabila tak ada bukti, dia bercakap dengan khayalan, dan khayalan punya hebat sebati dalam kehidupan dia, sehingga tak ada khilaf orang Mekah ni malaikat nak tindak Allah berasas pada khayalan, penuh atas penuh. Allah kata satu tabu syahadatum, akan ditulis perkataan mereka yang mereka mengatakan malaikat nak tindak Allah untuk dihukum di akhirat, akan ditulis. Mana-mana orang Mekah kata malaikat nak tindak Allah akan ditulis untuk diazab. Wa yusalun, dan mereka akan ditanya nanti di hari kiamat, siapa ajar ni gini. Habis rusak selewat habis. Akidah-akidah buat muah yang Mekah ni siapa ajar. Mana bertali arus mari daripada tak ada apa-apa bukti. Kemah pula tu. Jadi kalaulah ada di kalangan kita kehidupan manusia yang tidak ikut wahyu ni, dia bukan kemah kemi pun bagi kita biasa. Orang Mekah tak ada sebarang bukti pun menuduh mengatakan malaikat nak perbuatan Allah Ta'ala ni pegang yang kemah kemi kat dia. Kalau tanya senyap dik tak boleh jawab apa. Sampai bahasa yang Allah guna ni nak ayat pada kita, manusia kadang-kadang khayalan tu dia pegang supaya dengan bukti. Nah, sebab dia tidak erti bahagian bukti, dia tidak erti, dia tak faham, dia tidak mengaji. Apa ia bukti? Tidak mengaji. Sampai perkara-perkara karut marut khayalan pun dia pegang sungguh-sungguh, seperti perkara tu ada bukti. Orang Mekah dulu. Ayat ke-19 ke-20 syikayah, rungutan. Hak tadi zajrun. Ayat 15 hingga ke 19 ni zajrun, teguran. Teguran kepada golongan orang Mekah ni banyak silap dia. Kena tegur biar dia tu tak boleh sedar. Ni pula syikayah, rungutan betapa degilnya orang Mekah. Dia sepatutnya teguran apabila dibuat nak daripada teguran ni sedar dan isah. Ni tak daripada isah dan sedar, dia lawan balik pula nak mempertahankan khayalan dia. Nak mempertahankan khayalan dia. Orang kata khayalan ni bukan dalil bukti. Apabila kita tanya tak ada satu kitab pun, demo tak boleh cari mana ni. Tak ada kitab kat dunia ni. Patut-patutnya sedar isah betul lah, taubatlah. Ni dah benda khayalan, tapi nak menegak benar basah ni dia jawab balik. Apa tak boleh? Apa tak boleh? Nah, yang ni perkataan buat jawab balik biasa orang kita kata apa tak boleh? Waqalu, mereka berkata. Cuma dalil orang Mekah ni dia guna pendekatan nak sebut ketuhanan juga. Tapi kis dia jahil ni orang alim dapat. Sebelum dia cakap gini ni macam alim. Bila dia cakap ni nampak sangat jahil tu ni. Sebelum dia cakap seolah dia tahu hak ketuhanan lebih lah. Tapi bila dia bercakap nampaklah pada kita orang alim dia jahil sungguh. Dia guna masyiatillah sebagai alamat mahabbatillah. Ni kaedah dia. Kaedah ni orang jahil dalam Melayu pun ramai kot. Orang jahil dalam Melayu, bukan orang Arab sahaja, orang jahil dalam Melayu. Dia guna masyiatillah tu berarti mahabbatullah. Allah kenaki. Allah kenaki ni. Apa tu salah-salah saya ni? Allah kenaki. Apabila Allah kenaki apa? Tanya dia. Apabila Allah kenaki apa? Dia pun jawab. Apabila Allah kenaki, mana Allah kenal? Allah suka. Jadi barang yang Allah kenaki bermakna Allah suka. Jadi tak apa nak salah saya. Semua ni kehendaki Allah. Saya dah kehendaki Allah. Awak tak kehendaki Allah. Apabila kehendaki Allah, apa saya nak boleh buat? Saya terima sajalah. Nah, dia berfaham kesilapannya dari segi akidah. Dia berfaham kehendak Allah sama seperti keredaan Allah. Apabila kehendaki berlaku, maka redha pun berlaku. Ini faham orang Mekah. Dan ini salah. Kita pun kena faham gitu juga. Salah ni. Kehendaki Allah meliputi segala-gala yang berlaku. Kehendaki dan iradah ni meliputi segala-gala yang berlaku. Tak kira benda tu dimurkai atau benda tu diredai. Allah kehendaki orang itu buat maksiat. Allah juga kehendaki orang itu masuk neraka. Allah kehendaki orang itu taat. Allah kehendaki juga orang itu masuk syurga. Mana semua yang berlaku atas dunia ni semua tidak terlepas daripada iradah Allah, dia panggil kehendaki Allah.
Tapi bukanlah kehendaki Allah itu alamat ke redha Allah. Hak ni hak silap. Hak ni hak silap. Sifat iradah Allah ni meliputi segala-gala. Bukan setiap apa yang Allah kehendaki maka Allah redha. Tidak. Sebab Allah kehendaki satu perkara, Allah murka. Allah kehendaki satu perkara, Allah redha. Allah kehendaki syirik, sebab tu berlaku syirik, tapi Allah murka. Allah kehendaki taat, maka ada di antara orang itu taat. Jadi apabila boleh buat taat, Allah redha. Jadi redha perkara yang lain-lain kehendaki umum. Orang Mekah dia tidak faham. Dia menterjemahkan yang nak kehendaki di mana kehendaki ada, di situ redha ada. Ini salah dia. Sebab dia tidak mengaji wahyu. Jadi dalil dia syikayah ni, wa qalu, mereka orang Mekah berkata, lau sya'ar rahman, kalaulah Tuhan Rahman kehendaki, ma abadnahum, kami tidak akan seru wali. Kalau Tuhan Rahman kehendaki, kami tidak akan seru wali. Jadi kami seru wali ni kehendaki Tuhan. Mana kalaulah Tuhan Rahman kehendaki, kalau Tuhan Rahman kehendaki kamu tidak seru wali, maka kami tidak akan seru wali. Jadi oleh kerana Tuhan kehendaki saya seru wali, saya seru wali. Berpahamnya dengan kehendaki Tuhan, makna redha dan restu Tuhan. Ini salah. Allah jawab, ma lahum bidzalika min ilmi. Jawapan, tidak ada pun pada orang Mekah ini tentang guna lafaz masyiah. Bizalika ni biisti'malil masyiah. Tidak ada pun bagi orang Mekah ni memahami apa maksud masyiah sebagai ilmu ketuhanan. Tidak ada bagi mereka orang Mekah ni tentang penggunaan masyiah, sifat iradah Allah Ta'ala sebagai ilmu pun. Sebab tu dia samakan iradah tu adalah redha. Sekiranya orang Mekah ada ilmu tentang wahyu, maka dia akan faham iradah adalah satu perkara yang umum, redha adalah satu perkara yang khusus, murka adalah satu perkara yang khusus. Semua iradah Allah, tapi setengah-setengah iradah Allah Ta'ala tu Allah redha, seperti tauhid. Setengah-setengah iradah Allah ada murka, seperti syirik. Dia ingat di mana ada masyiah, di situ ada redha. Tidak betul. Jadi malahum bidzalika min ilmin. Tidak ada pun kepada orang Mekah pada penggunaan lafaz iradah ini sebagai ilmu pun. Lepas tu dia duk guna juga tu bohong. Inhum illa yakhrusun, tidaklah mereka malaikat mengagak-ngagak sahaja. Yakhrusun ni menyangka-nyangka sahaja, mengagak-ngagak sahaja. Maka membuat keputusan atas sangkaan dan agakkan. Yakhrusun maknanya membuat keputusan atas dasar agakkan dan sangkaan, tidak daripada bukti yang sebenar. Itu syikayah. Yang kedua, Allah Ta'ala nak beritahu lagi, di antara syikayah ialah Allah Ta'ala menolak dengan memberitahu tidak ada dalil naqli pun. Am atainahu kitaban min qabli, ada apakah kami pernah beri kepada orang Mekah ini sebuah kitab wahyu sebelum Quran ini? Nak tanya orang Mekah, dia duduk keras sangat dengan ajaran-ajaran tu. Dia ada kitab dah kau sebelum ni? Tak, kau jahil okey, mana gitu. Am atainahum kitaban, apakah pernah kami beri kepada orang Mekah sebuah kitab wahyu min qabli Quran, sebelum Quran ini? Sebab tu kerah hangat tu. Fahum mihi mustamsikun, maka mereka dengan kitab yang sudah ada bersama mereka, mereka berpegang teguh. Maka mari kitab lain tak boleh, sebab kita ada kitab dah. Apakah ada begitu bagi orang Mekah? Sedangkan orang Mekah putih habuk tidak ada. Mana dia kerah dengan keadaan dia tak ada kitab. Jadi fahum bihi mustamsikun ni satu makna, mana berpegang dengan kitab adalah perkara yang baik. Mana-mana perkara yang diajar apabila bercanggah dengan kitab ada sama kita, boleh tolak. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu ada dalil nakli, tak apa. Dalil nakli yang ada bersama kami yang di kitab ni sudah cukup untuk menolak kepahaman-kepahaman lain. Tak apa. Itu cara betul. Cuma nak tanya lah orang Mekah, kita ada ke tak? Sehingga nak tolak ni tak ada. Pas tak ada kitab, dalil kuat bunyi tu. Nah, dalil bunyi kuat tu.
Sehingga kita buat mari kitab pun tak sepakat. Allah beritahu bukan kitab, baki asal tok nenek. Mana ajaran sesat ni dia tidak ada dalil, hanya dia akan beritahu datuk nenek kita kata gini. Bahkan mereka tidak ada kitab pun. Bahkan mereka kata, qalu, mereka hanya boleh berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami telah dapati datuk nenek kami di atas satu cara hidup beragama. Ummah sini mana? Dina. Kami dapati datuk nenek kami berada di atas satu cara agama. Satu cara agama. Pahamnya gini, amalannya gini. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan bahawa kami ikut sajalah jejak langkah mereka. Bahawa kami ikut sajalah jejak langkah mereka. Bukan dalil sangat, mana kami dapat datuk nenek kami ada satu cara beragama, bahawa kami anak cucu dia. Wa inna ala atharihim, dan bahawa kami ikut sajalah jejak langkah mereka. Maka kami rasa betul kerana ikut tok nenek. Khalasahnya, kami rasa betul kerana ikut datuk nenek. Allah Ta'ala beritahu ayat 23, syikayah pun ada, takhwif pun ada. Makna sebut dalil dengan sebut cara datuk nenek ini bukanlah hanya berlaku di kalangan orang Mekah. Mana-mana kaum yang didatangi oleh Nabi mereka, dalil lebih kurang ni lah. Semua duk guna dalil datuk nenek. Kita tanya mereka, datuk nenek diri tu dia ambil mana? Tanya. Sanad tak ada. Bila tak ada sanad, syaitan. Bukan datuk nenek sangat, syaitan pula. Sebab datuk nenek kamu dia tidak ada kitab bersanad, maka segala-gala hak dia buat tu daripada bisikan syaitan. Dalil kerana bercanggah dengan Tuhan. Perkara bila bercanggah dengan Tuhan, tidak lain dan tidak bukan mari pada syaitan. Sebab syaitan agak manusia masuk neraka, dia tak akan membiarkan manusia ni berpahaman mengikut cara Tuhan nak. Dia akan ajar pada manusia berpahaman bertentangan dengan Tuhan nak. Jadi cara datuk nenek benar, bukan datuk nenek sangat, sebab tak ada dalil dan bukti dan tidak ada sanad dengan dia. Dia ada hanya mendengar bisikan-bisikan syaitan. Allah Ta'ala beritahu, wa kadzalika, dan begini jugalah, bukan orang Mekah saja, ma arsalna, kami tidak pilih min qablika, dan sebelum kamu ya Muhammad, fi qaryatin, di mana-mana daerah, min nadirin, nabi yang dipilih sebagai utusan untuk memberi peringatan kepada kaum yang ikut tok nenek, illa, kecuali kaum itu akan berkata, qala mutrafuha, golongan-golongan mewah. Golongan-golongan mewah ni golongan-golongan atasan yang orang lain ikut dia. Allah guna mutraf ni adalah golongan-golongan ketua. Melainkan golongan-golongan mewah daerah itu akan berkata, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami telah dapati datuk nenek kami di atas satu cara agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, bahawa kami ikut sajalah jejak langkah tok nenek kami. Jadi agama ni agama datuk nenek kami. Nah, cuma kita kena jadi sub lah, ada penghujung. Datuk nenek bukan syaitan. Syaitan ambil kesempatan kerana datuk nenek kamu tak ada antibody rohani, maka syaitan pun bui penyakit ke dia, maka dia pun buat sampai mati. Kamu pun anak cucu dia ikut. Sebab satu dalil dan bukti daripada wahyu Allah tak ada. Jadi apabila datuk nenek sebagai bahan bukti, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi jawab. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi jawab. Okey, kamu kata dalil tok nenek. Qala, kata Nabi sebagai jawapan. Sini muqaddar, di antara a dengan waw ni ada satu jumlah kalimah. Kalau tidak jelas mana dia. Tak. Yang itu duduk rusak Quran tu. Yang itu cotin tak terkalu. Kita kena tulis ayat-ayat ni, takdir-takdir ni di tempat yang bersih. Qala, kata Nabi pada orang hak kata datuk nenek ni, atattabi'una zalika, atattabi'una zalika, patutkah kamu semua masih mengikuti datuk nenek lagi? Walau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, sekalipun aku bawa mari kepada kamu kitab wahyu yang lebih terpimpin
ia lebih betul berbanding kamu telah dapati daripada datuk nenek kamu. Bukan bermakna hak datuk nenek ni ada pimpinan juga, hak ni lebih terpimpin. Tidak. Cara berdialog, lebih mudah menerima. Cara berdialog. Patutkah kamu semua mengikut cara datuk nenek kamu, sedangkan aku sebagai Nabi ni bawa pada kamu cara agama yang lebih terpimpin daripada apa yang kamu telah dapati daripada datuk nenek. Sebab hak aku mari ni kita Allah diri wahyu. Hak datuk nenek kamu tu nafsu daripada pikiran syaitan. Lepas tu apa jawab kaum? Setengah kaum akan jawab, kami tetap tak akan ikut. Setengah kaum, majoriti. Qalu, mereka menjawab balas, inna bima ursiltum bihi kafirun, bahawa kami wahyu yang kamu kata kamu dipilih untuk menyampaikannya, kafirun, kami semua engkar Allah. Bima ni bima ursiltum bihi, dan kami terhadap wahyu yang kamu telah dipilih menjadi rasul untuk menyampaikannya, kafirun, engkar dari Allah. Kami tak sepakat. Bermakna menolak wahyu atas dasar tidak ada alasan kecuali kedegilan sahaja. Ini ayat mana gitu. Dulu masa dia tidak diberi wahyu, dia jahil atas dasar dia sesat atas dasar kejahilan. Hak ni dia kira sesat atas dasar kedegilan. Hak sebelum ni, sebelum harinya wahyu ni, dia kalau mati pun masuk neraka kekal, tapi dia kira atas dasar kejahilan. Hak ni pula kafirun ni atas dasar kedegilan. Dua-dua tu sama saja, membawa pada kekal. Sebab kerusakannya kerusakan akidah. Lalu Allah Ta'ala jawab, apabila hamba bersedia melawan atas dasar degil, maka apabila tempoh peluang yang diberi sudah berakhir, fantaqamna minhum, kami balas kedegilan mereka. Pada akhirnya fantaqamna minhum, maka kami balas kedegilan mereka. Apabila kami balas, kalau umat dahulu kan tak tinggal bakar, kami gegarkan bumi, kami mari tepatkan, kami mari angin, mati tak ada satu bakar pun hidup. Hak dalam kanunnya pun mati, hak luar bayi mati, semua tuan muda lelaki perempuan mati habis. Satu bakar pun tidak tinggal. Itu intiqam Allah Ta'ala. Intiqam. Lalu kami balas kedegilan mereka dengan kami mati dan hancurkan mereka dengan tidak tinggal bakar. Fazud, maka kamu tengok sendirilah, ada baki kesejarah di atas muka bumi. Kaifa kana aqibatul mukadzimin, bagaimana kesudahan akhirnya golongan-golongan yang mendustakan wahyu kerana degil. Masih ada lagi kawasan-kawasan tanah jajahan yang dikekalkan, ya Allah jadikan bahan bukti kerana Allah telah sebut perkara ni dalam Quran dia. Kita muzakarah dulu sikit, baru kita sambung balik.